Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Adanya saya pada hari ini, pada malam ini, sebenarnya kita dalam satu program yang mana surau kita nak buat satu majlis sikit. Adalah makan-makan sikit, ceramah-ceramah sikit tentang berkenaan dengan Maulidur Rasul, ya. Yang mana kita pun ini bidang terjun juga sebenarnya. Hujung-hujung waktu pihak surau terfikir tak buat apa-apa ke untuk Maulidur Rasul kan. Maulidur Rasul pula, maaf, Isra Mi'raj. Jadi jadi adanya saya di sini pada pagi ini yang mana petang malam ini untuk sembang-sembang dengan tuan-tuan. Itulah dah biasa bagi pagi aja bercakap malam kan. Malam ini untuk kita penuhkan sikitlah slot Isra Mi'raj kita, yang mana dapatlah kita kongsi-kongsi sikit apa kita borak-borak sikit pada pagi malam ini, apa yang boleh kita sampaikan. Baik. Dia tuan-tuan, cerita Isra Mi'raj ni kan kita dah dengar tiap-tiap tahun dengan ustaz-ustaz, daripada ustaz-ustaz dengan cerita dan gaya cerita yang berbagai-bagai kan. Bila timbul saja Isra Mi'raj ni memang akan confirm lah mana-mana surau, mana masjid sedari kita kecil dulu sampailah kita ke hari ini memang cerita yang sama, berpusing. Ada ustaz yang cerita dari mula sampai habis satu malam khatam kan. Dia daripada ada yang cerita dia ni maksudnya daripada Nabi nak Isra' tu sampailah Nabi buka bumbung rumah, cuci dada apa semua, naik, lepas tu jumpa dengan Nabi, jumpa dengan burak, jumpa dengan malaikat, jumpa dengan sekian Nabi, lepas tu jumpa Allah, lepas tu turun balik jumpa dengan Nabi Musa, naik balik minta diskaun, turun balik, habis setengah jam. Itu ada ustaz yang macam tu. Ada juga ustaz yang cerita dia panjang. Ada ustaz yang cerita dia 3 tahun tak habis-habis lagi kan. Ada yang tahun ni dia bercerita permulaan dulu, punca Isra Mi'raj tu sendiri. Lepas tu tahun depan kena panggil dia lagi, baru nak naik. Tahun ni baru nak mula, tahun depan baru nak naik. Kemudian tahun yang satu lagi tu dia nak turun pula. Ada yang macam tu. Dan ada juga ustaz yang dia ambil iktibar dan pengajaran saja. Maksudnya okeylah tuan-tuan, hari ini kita nak cerita punca Isra Mi'raj. Macam tu je kan. Dan ada ustaz-ustaz yang cerita Isra Mi'raj punca ni dah banyak ustaz cerita dah. Saya nak cerita yang naik ni je. Ada yang macam tu. Jadi kisah penceritaan Isra Mi'raj di dalam masyarakat kita ni ada bermacam-macam. Yang mana itulah kita dah observe daripada kecil sampailah kita besar. Dan daripada itu malam ni kita nak cerita. Cara saya pada malam ni tak adalah saya nak cerita semua pun. Jadi kita nak ambil situ sikit, sini sikit, daripada yang dekat bawah ni ambil tu sikit, masa nak naik apa sikit, masa dekat atas tu apa tu sikit. Jadi yang penting apa dia tuan-tuan? Yang penting cerita ni berdasarkan hadis Nabi SAW. Itu yang penting. Kerana apa? Kerana di dalam Isra Mi'raj inilah terjadinya paling banyak sekali hadis-hadis palsu yang memang berlegar dalam kehidupan masyarakat kita. Saya sendiri pun daripada kecil kan macam-macam betul. Hadis itu, hadis ini, kata Nabi jumpa tu Nabi ni seksaan tu, seksaan ni Nabi tengok dalam derah ke ginu. Bila besar, bila kita baca balik, kita belajar banyak guru, kita tengok pembacaan kita selak kitab-kitab hadis ulama-ulama yang muktabar, daripada hadis sahih, daripada hadis hasannya, dhaifnya, hadis mungkarnya kan. Jadi kita tengok, ini hadis palsu rupanya. Ini dhaif rupanya. Tak apalah, boleh dipakai. Yang ini baru sahih. Jadi sebenarnya indah kabar daripada rupa. Jadi walau bagaimanapun ibrah tu yang penting. Jadi walau apa pun jalan penceritaan tu, kita sebagai umat Islam wajib percaya dan beriman tentang wujudnya peristiwa Isra' dan Mi'raj ni
Sebab ada orang dia tak percaya. Ada orang ada setengah fahaman lah. Dia kata Nabi bukan Isra' dengan roh. Dia Isra' dengan Nabi bukan Isra' dengan jasad, dengan roh saja, macam mimpi tu. Jadi kita pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita wajib percaya wujudnya peristiwa ni Nabi di Isra' atas roh dan jasadnya. Jadi sedikit perbincangan untuk mukaddimah kita lah sikit-sikit pada malam ni. Bila berlakunya Isra' Mi'raj ni? Ini pun jadi satu perdebatan para ulama'-ulama', para mufassirin dan ulama'-ulama' hadis, ya. Mereka ni memang berbeza pendapat bila terjadinya Isra' Mi'raj ni. Jadi bila tentang terjadinya exactly Isra' Mi'raj ni, sekurang-kurangnya ada 6 pendapat masyhur yang mengatakan tentang bila terjadinya Isra' dan Mi'raj ni. Isra' Mi'raj tu terjadi, tuan-tuan. Dia tak ada masalah sebenarnya. Dia tak ada syak lagi. Dia memang tak ada keraguan, dah pun terjadi. Cuma bila terjadi tu, itu yang jadi perdebatan para ulama. Sama juga macam tarikh. Berapa actual betul-betul Nabi dilahirkan, kan? Kan bila kita sambut Maulid Rasul kan, ada orang kata sebenarnya macam ni, ada sebenarnya kata ni macam ni. Itu samalah tu. Jadi sebab apa jadi macam ni? Sebab apa kita tak tahu tarikh actual yang betul-betul bila terjadinya Isra' dan Mi'raj ni? Salah satu punca dia sebab zaman Nabi, sahabat-sahabat dia tak sambut benda ni. Kita hari ni yang sambut Isra' dan Mi'raj ni, tuan-tuan, kan. Jadi kalaulah zaman sahabat tu mereka ada mengingati tarikh ni, Nabi cerita kan, sebab Nabi cerita tu popular. Malam dia turun tu, dia panggil semua orang Madinah. Abu Jahal sendiri pun kumpulkan, yang mana dia satu event yang besar. Jadi mesti seseorang ada ingat tarikh tu. Tapi zaman tu para sahabat tak adalah kata nak ingat, lepas tu nak diraikan tiap-tiap tahun. Tapi adakah yang kita buat ni bid'ah? Kan? Zaman sekarang ni kan, itu sikit-sikit bid'ah ni. Ini Nabi tak buat, ni bid'ah ni, kan? Tidak, kan? Sekurang-kurangnya, tuan-tuan, dalam kalender Islam lah. Pada saya, kita ni dalam kalender Islam kita dekat Malaysia ni kan, penuh dengan sambutan keagamaan. Agama kita sendiri ada Maulidur Rasulnya, ada nuzul Qurannya, ada Aidil Adhanya, ada bulan puasanya, ada korbannya, ada Aidil Fitrinya, ada macam-macam lagi lah, Maulid Nabi lah, apa semua. Peristiwa-peristiwa yang kita sambut ni semua saban tahun, at least membuatkan kita ingat kepada Nabi SAW, dan secara tak langsung dia membawa kepada ibrah dia, kita takwa kepada Allah. Itulah sebab ada yang kawasan negeri-negeri yang mereka tak sambut semua-semua ni, kan. Jadi at least kita ni tiap-tiap tahun dalam setiap bulan, bulan ni bulan apa, Muharram, dalam Muharram ada ni, kita dah ingatkan. Lepas tu bulan depan pula ada apa. At least tiap-tiap tahun adalah benda yang nak diingatkan kita. Dan sebagai surau dan masjid-masjid, macam biasalah, mereka akan anjurkan ceramah-ceramah, program-program khusus, paling tidak pun makan-makan untuk memperingati benda ni. Secara tak langsung persendirian pun kita boleh ingatlah, kan, begini. Baik, itu sebab dia. Jadi antara pendapat, saya bawa 3 pendapat yang bila terjadinya Isra' Mi'raj ni. Pendapat pertama, ada yang kata Isra' Mi'raj ni dia terjadi tahun pertama nubuwah. Nubuwah ni apa? Tahun pertama kenabian. Maksudnya tahun tu Nabi dilantik menjadi Nabi, tahun tu lah Isra' Mi'raj. Ini pendapat pertama. Dan pendapat ni disokong oleh Imam At-Tabari. Bukan calang-calang juga yang menyokong pendapat ni. Itu pendapat ni. Pendapat yang kedua mengatakan Nabi tu Isra' pada tahun ke-5 dia menjadi Rasul. Tahun ke-5 nubuwah. Ini pun satu pendapat juga. Yang mana, dan pendapat ini disokong beberapa orang imam yang besar juga. Antara salah seorangnya Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Ini pun satu pandangan, macam kita semalam kan kita bincang tentang surah As-Sajdah, kan, pendapat ulama tentang makna alif lam mim, kan. Jadi di pandangan. Dan pendapat yang ketiga, antara pendapat ketiga yang mengatakan Isra' dan Mi'raj terjadi pada tahun ke-10 nubuwah, dan dia bagi actual tarikh 27 Rejab. Dan pendapat ni disokong oleh Al-Alawah bin Al-Masufuri. Dia ni ulama hadis daripada India. Jadi semua ni
tak begitu kuat. Pada pandangan ulama lain pula, semua pendapat yang 3 pendapat utama ni termasuklah At-Tabari dan Imam An-Nawawi ni tak begitu kuat. Yang mana Imam At-Tabari kata tahun pertama, Imam An-Nawawi kata terjadinya Isra' Mi'raj ni pada tahun kedua. Tak kuat. Kenapa? Para mufassirin, para muhaddisin kata tak kuat sebab satu antara tanda paling penting dalam Isra' Mi'raj ni adalah Nabi dapat perintah solat. Betul tak kan? Sebab tujuan Isra' Mi'raj ni naik, lepas tu kan nanti kan last sekali jumpa dengan Allah, yang dia punya kemuncak dia sembahyang. Itu. Jadi perintah solat ni dari sudut sirah, dari sudut tarikh, timeline, perintah solat ni datang selepas kewafatan Khadijah. Nampak tak? Jadi 3 pendapat yang utama ni automatik tertolak. Sebab semua sedia maklum, sahabat-sahabat semua sedia maklum, sebelum kewafatan Khadijah tak ada perintah solat. Selepas kewafatan Khadijah baru ada perintah solat, kan? Jadi kat situ sedikit tentang introduction kepada Isra' dan Mi'raj ni. Dan bila kata Isra' dan Mi'raj ni popular lah, ayat pertama surah Al-Isra' kan memang popular. Masuk je Isra' Mi'raj, semua ustaz-ustaz akan baca subhanallazi asra bi abdihi. Subhanallazi asra bi abdihi tu kan memang popular kan. Kita pun sampai dah ingat. Jadi tak terkecuali jugalah saya. Sebab inilah modal utama pun nak bercerita pasal Isra' Mi'raj ni tuan-tuan sekalian kan. Baik, jadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina annahu huwas sami'ul basir. Ini memang ayat popular lah. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Yang ini di mana Masjid Al-Aqsa tuan-tuan? Palestin, kan, negara yang sedang bergolak hari ini, Palestin. Yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha pengetahui. Baik, surah Al-Isra' ayat pertama. Surah Al-Isra' ni dia secara dasarnya dia membawa maksud asra, dia perjalanan malam, ya, perjalanan malam. Jadi Masjidil Aqsa tu pula yang mana kita panggil, ada setengah tu kita panggil Masjid Qibli, sebab dulu sebelum kita berkiblatkan Masjidil Haram, kiblat kita dekat Masjidil Aqsa. Jadi orang panggil juga dengan Masjid Qibli sebab dia menjadi kiblat pertama umat Islam sebelum tukar kiblat kepada Masjidil Haram di Mekah. Juga dipanggil Masjid Jami'ul Aqsa. Baik. Jadi makna Aqsa tu, salah satu makna Aqsa pula yang lain maksud dia jauh. Dia jauh. Aqsa tu maksudnya jauh. Kan kalau daripada Mekah ke Aqsa tu memang jauh, betul lah. Itu maksud Aqsa. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Kan surah Yasin ayat 20. Dan telah datang seorang lelaki dari hujung bandar itu dengan berlari. Waja'a min aqsal madinati. Al-Madinah tu bandar, hujung bandar, Aqsa bandar yang jauh kan. Lalu memberi nasihat dengan katanya, wahai kaumku, turutlah rasul-rasul itu. Itu surah Yasin ayat ke-20. Jadi surah Al-Isra' ni surah Makkiyah. Dia ada 111 ayat. Daripada 111 ayat ni 103 turun dekat Mekah, 8 lagi turun dekat Madinah. Apa tujuan dia? Allah nak cerita, Allah nak bagi apa, nak bagi tu Isra' Mi'raj ni dekat Nabi kan. Yang mana kita dah tahu tujuan adalah salah satu yang pertama, Allah nak happykan Nabi kan. Yang mana kita panggil Amul Hazan kan. Tahun tu tahun Amul Hazan. Sebelum kejadian Isra' Mi'raj ni, Nabi dia ada beberapa peristiwa besar yang mana Nabi sendiri kalau kita kena pun kita rasa down dah kita ni kan. Sampai dalam satu hadis Bukhari, Nabi kata kalau boleh aku nak panjat satu gunung lembah tu, kalau jatuh-jatuh lah. Macam tu. Hadis ni menjadi kontroversi, perbincangan di kalangan para ulama hadis. Adakah nak kata takkan Nabi rasa dah give up macam tu kot. Tapi tuan-tuan, sebenarnya
cabaran dalam kita menyampaikan dakwah ni bukan senang tuan-tuan. Dikala anak beranak, sepupu sepapat saudara mara kita sendiri pun, dalam kita nak menyebarkan kebenaran, dalam kita nak kata benda ni betul, benda ni salah, tapi seluruh orang kampung kita, anak beranak kita sendiri mencabar kita, mengatakan kita pendusta, kita berbohong. Macam mana tuan-tuan? Sampaikan masa berganti masa, tahun berganti tahun kan. Orang yang paling Nabi sayang, siapa dia? Abu Talib meninggal dunia. Abu Talib ni tuan-tuan, ya Allah, semua kita tahu kan, pak cik Nabi. Nabi sayang betul. Dia ni sayang betul dekat Nabi ni. Sampai dia ni tak ada anak pun nama Muhammad ni. Masa Nabi kecil-kecil, bila dia ni pergi jumpa dia bawa Nabi ni pergi mana-mana, orang tanya, ini anak siapa? Abu Talib dia cakap, ini anak aku. Kan? Orang kata, bukan kau? Tak, kau jangan cakap banyak. Ini anak aku. Abu Talib sendiri, dia ni memang dah anggap Nabi ni memang anak dia sendiri. Dia jaga, dia groom sampai Nabi tua, sampai Nabi meningkat dewasa, sampai umur Nabi dilantik jadi Rasul 43 kan, pun masih lah bawah jagaan Abu Talib lagi kan. Abu Talib protect dia daripada serangan orang-orang kafir Quraisy. Sampailah pada tahun ke-11 nubuwah tu tahun ke-10 nubuwah sendiri, Abu Talib meninggal dunia. Ini satu perkara yang menyedihkan Nabi kita SAW. Bukan sedih sebab protector dia dah tak ada, tapi sedih sebab Abu Talib meninggal dalam keadaan tanpa mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni yang paling Nabi regret sangat-sangat ni. Ni pun satu sedih. Tambahan tu pula, tak lama lepas tu, beberapa bulan lepas tu pula, seorang lagi ahli keluarga Nabi yang Nabi sayang sangat, daripada Nabi muda sampailah Nabi dilantik menjadi Rasul, sampailah dikala orang-orang lain kata Nabi bohong, dialah yang mempertahankan Nabi. Bila bila Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu kan, malaikat peluk Nabi tu kan dalam gua Hira tu kan, Nabi menggigil, Nabi turun, Nabi tanya dekat isteri dia sendiri, wahai Khadijah, siapa tu? Apa tu? Khadijah lah orang yang paling kuat, dia bagi semangat dekat Nabi, dia bagi macam-macam, dia bagi kata-kata perangsang kepada Nabi. Masa Nabi dah give up, Khadijah kata, kamu ni orang baik, kamu suka tolong orang susah, kamu suka itu, kamu suka ni, takkan Allah nak buat perkara-perkara tak baik dekat kamu. Orang yang dia sayang yang kedua meninggal, Khadijah binti Khuwailid. Dua yang meninggal ni ada sirah-sirah lain mengatakan ibu susuan Nabi juga meninggal. Ini yang kata Amul Hazan, tahun kesedihan. Dan bila dakwah Nabi nampak pada pandangan Nabi, sebenarnya ini semua dalam perancangan Allah. Pada pandangan Nabi nampak macam dakwah Nabi ni tak berapa nak berjaya dekat kota Mekah. Jadi Nabi pun mula menyusun strategi baru. Kat mana lagi dia nak kembangkan dakwah dia ni. Fikir, dia rasa dia pergi ke Taif lah. Taif ni tempat moyang dia, tempat mak kepada Abdul Muttalib ni sendiri. Jadi kaum keluarga dia pun ada kat situ juga. Ni pun satu juga tuan-tuan yang ada jadi punca kepada kesedihan Nabi SAW. Nabi pergi ke Taif dengan Zaid bin Harisah, dengan membawa 1000 harapan. Kot-kot lah orang-orang Taif, tempat keluarga nenek moyang di sini nak terima dia. Awal-awal orang Taif kata, okey, tak ada masalah Muhammad, kita orang boleh, tak ada masalah. Kau datang, tak ada masalah kan. Kita orang, kau punya pasal kita boleh. Bukan kita orang tak kenal datuk kau Abdul Muttalib tu. Bukan orang lain dengan kita orang ni pun. Dia pun dekat Mekah pun bukan siapa-siapa, bukan orang sebarang-sebarang kan. Memang orang hebat kan. Jadi datang, tak ada masalah. Nabi pun pergi. Sampai di Taif, cerita yang kita tahu, cerita popular. Nabi kena baling dengan batu sampai berdarah-darah. Kasut Nabi sendiri bertakung dengan darah. Banyaknya darah Nabi tuan-tuan. Aisyah radhiyallahu anha pernah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada tak peristiwa, sebab Aisyah dia teringat peristiwa Uhud. Uhud ni memang teruk lah tuan-tuan. Kalau ikutkan dengan pipi Nabi terkoyak kan, kena pukul dengan batu, topeng besi pecah, besi tu terpenyek masuk dalam Nabi punya Nabi punya pipi ni patah rahang dalamnya. Memang sakit lah. Dan lepas tu pula pakcik Nabi meninggal, Hamzah, dan sahabat-sahabat besar yang lain pula. Jadi pada Aisyah rasa Uhud tu memang dah habis hebat lah tu. Ujian dekat Nabi dah tu, dah tak ada dah ujian lain. Jadi Aisyah tanya tak, ada tak yang lagi menyakitkan daripada Uhud? Nabi kata ada.
Itulah Taif. Memang aku takkan boleh lupa Nabi cakap. Taif ni memang satu dahsyat tuan-tuan. Kena baling batu. Hatta kanak-kanak sendiri pun baling batu dekat Nabi tuan. Nampak? Tu. Punyalah apa orang kata dugaan yang Nabi hadapi demi nak mengislamkan kita hari ni. Demi nak kita hari ni datang masjid semayang 5 waktu ni, nak bawa Islam, nak kekalkan tu. Kalau tidak habis Nabi, tak adalah Islam kita. Semua pokoklah kita hari ni tuan-tuan. Betul tak kan? Demi perjuangan Nabi tu hari ni, turun dekat moyang kita, dekat datuk kita, dekat mak bapak kita, keluar kita perut daripada mak seorang Islam. Maka bersyukurlah kita tuan-tuan lahir sebagai seorang Islam. Baik, habis itu. Jadi itu salah satu punca lah. Amul Hazan, tahun kesedihan Nabi. Sedih sangat-sangat Nabi. Jadi Nabi memang give up habis-habisan, tak tahu dah nak buat apa. Sampai ada satu riwayat yang popular, kan Nabi merintih. Nabi berintih, ya Allah, lemahnya perancanganku ya Allah, lemahnya aku punya strategi ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Tak tahu Nabi, tak tahu nak pergi mana dah. Pakcik yang protect dia dah meninggal, isteri yang protect dia pun, yang jaga bela dia pun dah meninggal, orang-orang dia sayang semua dah meninggal. Orang Mekah, kaum keluarga dia sendiri halau dia daripada keluar daripada kota Mekah, pergi ke tempat kampung halaman datuk dia sendiri. Ingat nak boleh katalah nak sambung, kena main pula dengan orang kampung sendiri. Mula-mula kata boleh, lepas tu kena baling batu. Dah macam mana? Sedih sangat tuan-tuan. Dengar boleh, tapi kalau kena kat kita, saya rasa mendapat jugalah kan. Nak jadi macam tu susah juga sebenarnya. Jadi dengan sebab tu Allah nak hiburkan hati Nabi. Ini salah satu punca. Salah satu punca kenapa berlakunya Isra' dan Mi'raj. Dan Allah nak memperlihatkan juga kepada Nabi segala tanda kudrat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi Nabi solid balik keimanan Nabi kita tu. Sebab waktu tu Nabi dah betul-betul fragile, dah betul-betul rapuh dah kan. Jadi nak bagi solid balik keimanan Nabi, nak bagi Nabi mantap balik keimanan Nabi, nak bagi kita hari ni pun sama, mantap lagi iman kita dengan beriman dengan perkara-perkara yang gaib kan. Contoh macam Nabi bila dah down, jadi Allah angkatkan dia pergi ke langit, Allah naikkan dia dengan burak, segala keajaiban-keajaiban. Dan satu lagi, Allah jumpakan dengan senior-senior Nabi. Itu yang paling penting tuan-tuan. Sebab tu kita hari ni kadang-kadang kita rasa dalam pekerjaan kita rasa kita ni teruknya kerja aku ni kan. Pergi pukul 5.30 balik, pergi pukul 8.30 balik pukul 5.30, datang dengan stres kerja, kena marah dengan bos lagi macam-macam. Itu gaya kerja pejabat, dengan gaya kerja cikgunya, dengan gaya kerja macam-macam lah. Memang kita rasa kerja kita teruk, kita rasa macam aduh, kerja lain rasa nak berhenti lah senang kita. Ini ibrah daripada situ salah satu jugalah tuan-tuan yang mana kita luangkan masa sikit, kita pergi jumpa dengan senior-senior kita yang dah pencen-pencen tu. Tanya dia orang, kita rasa kita teruk, rupanya dugaan yang dia terima masa dia orang kerja tu lagi teruk kan. Macam cikgu-cikgu kan, rasa aduh sekolah bangsa rasa dah teruk sangat dah, muridnya degilnya apalah. Cuba pergi pedalaman Sabah tu, jumpa pula dengan cikgu-cikgu yang senior daripada kita. Mereka akan menceritakan pengalaman mereka macam mana lagi teruk. Dia orang kata kau ni bersyukurlah dapat jadi sekolah cikgu bangsa. Kita orang ni sekolah cikgu pedalaman ni, pergi dengan naik motor lintas sungai pula, macam-macam kan. Itu satu ibrah yang kita dapat ambil kat sini, yang mana Allah nak Nabi jumpakan dengan senior-senior dia. Jumpa dengan Nabi Musa, jumpa dengan Nabi Isa, jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi-Nabi semua tu mereka tahu, Nabi tahu macam mana susah payah mereka tu dalam nak berdakwah. Akhirnya mereka berjaya juga tuan-tuan. Itu Allah nak groom balik Nabi supaya Nabi mantap balik keimanan dia kan. Jadi laqad ra'ay min ayati rabbihil kubra, dan demi sesungguhnya ia telah melihat sebahagian besar tanda-tanda yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan Tuhannya. Ini salah satu dalil kepada Isra' Nabi SAW. Allah cerita juga dalam surah An-Najm kan, ayat 18. Dalam ayat 13 ada Allah ceritakan tentang Nabi lihat Jibril dalam form yang asal dia buat kali kedua. Ini pun pasal Isra' juga Bila Nabi jihad Jibril dalam keadaan asal pada kali pertama tuan-tuan? Rasa-rasa dekat Gua Hira kan. Gua Hira itu
form bentuk Jibril yang asal tu, yang Jibril buka kepak dia kan, sayap dia tu, dia peluk Nabi tu. Itu form yang asal. Dan ini dalam surah An-Najm ayat ke-13, Allah bagi tahu Nabi jumpa Jibril dalam keadaan bentuk yang asal kali kedua. Dan ayat ke-14 di sisi Sidratul Muntaha. Itulah dia. Dan apa yang ada dah, sambung balik kepada Masjidil Aqsa tadilah. Sebab Nabi SAW dia Isra' ke Masjidil Aqsa kan. Jadi Masjidil Aqsa ni, saya secara sebut sikit, dia terletak di timur Baitul Maqdis. Kawasan ni menjadi rebutan di antara 3 agama utama di dunia ni. Yang mana Islam, Yahudi dan Kristian. Islam ada cerita dia sendiri kat situ, Kristian ada cerita yang tersendiri kat situ, Yahudi pun ada cerita dia sendiri kat situ kan. Yang mana Nabi kata siapa yang solat di mana-mana kawasan 4 segi Masjidil Aqsa yang luas 35 ekar tu, banyak pahala dia dapat kan. Jadi dekat situ ada kubur para sahabat lah. Yang pertama nama dia Ubadah bin Somit. Itu kubur para sahabat juga. Dan kat situ ada kursi Sulaiman. Kursi Sulaiman ni tempat Nabi Sulaiman wafat kan. Kalau kita dengar cerita Nabi Sulaiman wafat sambil pegang tongkat, jin-jin yang buat istana Sulaiman ni tak tahu pun yang Nabi Sulaiman dah wafat. Ini menjadi satu dalil kepada kita bahawa jin ni, dia orang tak tahu apa-apa pun. Kita hari ni takut sangat dengan hantu. Umpama macam hantu jin syaitan ni boleh baca hati kita. Walhal mereka ni tak tahu apa-apa pun. Mereka pun makhluk yang kita tak nampak. Sebab nama dia jan kan, daripada perkataan jin kan. Tapi mereka ni pun tak tahu apa-apa juga sebenarnya. Itu pun menjadi panjang lah sebenarnya. Ibnu Katsir ada ceritakan tafsir Ibnu Katsir tentang apa? Tentang hikayat jin ni memang panjang dalam tu. Salah satu dia nak cerita jin ni dia tak tahu apa-apa pun. Jangan takut sangat dengan mereka ni. Sebab kita ni far superior, jauh lebih superior, lebih power lah, sebab kita khalifah di muka bumi ni daripada mereka. Dan kemudian ada batu besar. Batu besar, batu belah dalam kubah Sakrah tu kan. Batu tempat Nabi SAW masa peristiwa Isra' dan Mi'raj tu, dia nak naik buruk, nak naik ke langit tu. Baik. Jadi dalam sebuah hadis riwayat daripada Sahih An-Nasa'i, an Abdullah bin Amr bin Al-As, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Sulaiman bin Daud sallallahu alaihi wasallam bana Baitul Maqdis sa'alallahu azza wa jalla khilalan salasah. Sa'alallahu azza wa jalla hukman yusadifu hukmahu fa'utiyahu. Wa sa'alallahu azza wa jalla mulkan la yanbaghi la ahaddi min ba'dihi fa'utiyahu. Wa sa'alallahu azza wa jalla hina faragha min bina'il masjidi an la ya'tiyahu ahadun la yanhazuhu illa salatu fihi an yukhrijahu min khati'atihi kayaumi waladathu ummuhu au kama qala. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i. Baik, hadis ni dia nak cerita apa tuan-tuan? Dia nak cerita pasal Masjidil Aqsa. Tak habis lagi pasal Masjidil Aqsa ni. Ni baru Masjidil Aqsa, Nabi belum naik lagi ni. Kan? Sekarang berapa? Kita lajakkan sikit hari ni tuan-tuan sebab ni Isra' Mi'raj ni panjang sikit. Nanti lepas azan kita ni. Baik, jadi Nabi SAW bersabda bahawasanya selepas Nabi Sulaiman dia selesai bina Masjidil Aqsa ni tadi, jadi dia berdoa, dia minta dekat Allah dengan 3 permintaan. Ini antara doa-doa yang Nabi Sulaiman minta lah. Doa yang pertama, dia minta kuasa seakan-akan kuasa Allah. Bukan calang-calang doa dia minta ni. Berani tak kita tuan-tuan minta, ya Allah Tuanku, bagilah kuasa seakan-akan kuasa Nabi Sulaiman. Tak macam Nabi Sulaiman punya doa kan. Tapi Nabi Sulaiman minta doa seakan-akan kuasa Allah. Allah makbul tak doa dia tuan-tuan? Makbul. Dapat. Allah bagi dia pemerintahan kerajaan yang memang semut, jin, binatang, semualah, angin pun dia boleh perintah. Itu satu kuasa yang pada kita hebat lah tuan-tuan kan. Dan doa Nabi Sulaiman yang kedua, Nabi Sulaiman minta satu kerajaan yang mana tidak ada kerajaan yang sekuat dia. Allah makbul tak tuan-tuan? Makbul. Allah bagi kerajaan yang besar, dia boleh kontrol jin, dia boleh kontrol angin, dia boleh kontrol binatang-binatang kan. Kan ada surah An-Naml tu kan. Yang mana semut-semut tu bila dia nak berjalan, kemudian nanti
Nabi Sulaiman dengar semut-semut ni bercakap. Nampak? Itu hebat tak hebat Nabi Sulaiman. Dan yang ketiga, Nabi Sulaiman berdoa. Nabi Sulaiman kata bila siap masjid ni, Masjid Al-Aqsa ni, Nabi Sulaiman doa, siapa-siapa yang datang ke Masjid Al-Aqsa dengan niat nak solat di sana, maka Allah ampunkan dosa dia macam bayi yang baru lahir, kan? Cuma para ulama hadis bincang juga, makna dosa macam bayi yang baru lahir ni macam mana? Adakah semua dosa ke macam mana? Jadi conclusion dia di sini, dosa dengan Allah Ta'ala ampun, tak ada masalah. Tapi dosa kita dengan orang, Allah tak ampun. Kita pergi tumbuk orang, kena minta maaf, tak boleh. Tak adanya pergi dah buat naya dengan orang, pergi Masjid Al-Aqsa, sembahyang 2 rakaat, kira settle. Tak ada, tuan-tuan. Songlap duit orang, kau mencuri duit orang, kau menipu duit orang, pun kena juga minta maaf, kena bayar balik. Kan hari ni kan, package penipuan umrah, kan, atas nama agama, betul tak? Dah bayar beribu-ribu, rupanya tak dapat, pun sama. Menipu atas package umrah pun sama. Macam saya selalu sebut lah, bayar sekian-sekian banyak, janji kata 200 meter daripada masjid, pergi-pergi tengok menapak sampai 1 kilometer. Kan bila kita pertikai apa ni, kita pertikai kat Mutawif, janji 200 meter sebab bayar bajak ni. Dia kata apa? Oh, dekat Mekah kita kena ujian. Ini semua ujian. Ujian satu hal, engkau menipu duit orang satu hal, itu pun sama, kena minta maaf. Dosa-dosa macam ni tak diampun. Dosa dengan manusia, dosa dengan makhluk, jalan saja-saja tengok kucing tengah tidur, disepaknya kucing tu, pun satu hal juga, kena minta maaf dengan kucing ke? Macam mana cara nak minta maaf dengan kucing? Gilah bagi makan kat dia, kan? Macam itulah lebih kurang, belai dia balik dengan rasa bersalah. Baik, itu. Jadi habis di situ kat sini. Jadi Nabi kata, siapa-siapa kalau nak pergi, nak kumpul duit, sampai nak ikat perut, nak susahkan diri kumpul duit untuk pergi melancong, ni bahasa saya, melancong kan, pergi 3 masjid ni dulu. Lepas tu nak pergi tempat lain, pergilah. Ini saranan Nabi. Yang pertama, Masjidil Haram, Masjid Nabi SAW, dan Masjidil Aqsa. Dah pergi 3 masjid ni, lepas tu kau nak pergi Morocco ke, kau nak pergi Spain ke, nak pergi US ke, nak pergi New Zealand ke, tak ada masalah. Yang penting 3 masjid ni Nabi kata kena pergi dulu, sebelum, kalau nak melancong tu. Jadi kita ni tak adalah sampai macam tu. Kita ni kalau boleh, paling-paling tidak pun ada duit sikit pun pergi Thailand, kan, pergi Hat Nyai ke, pergi Bali ke, dekat-dekat itu jauh sangat, kan. Baik, jadi habis di situ tentang Masjid Nabi, Masjid Al-Aqsa. Baik, kemudian dalam satu hadis lain, hadis ni riwayat Imam At-Tirmizi, haddatsana Ishaq bin Mansur, akhbarana Abdul Razzaq, akhbarana Ma'mur an Qatadah radhiyallahu anhu, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiyal bil Bura lailatal usriya bihi muljaman musrajan fastas aba alaiha. Faqala lahu Jibril, Abi Muhammadin taf'alu haza, fama rakibaka ahadun akramu alallahu minhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farfadda arqan, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis ni nak cerita apa, tuan-tuan? Hadis ni nak cerita kata, pada malam Nabi diisrakan, Jibril bawa Nabi berjumpa dengan seekor binatang, nama dia burak. Burak ni apa dia? Burak ni asal daripada root word dia barkun. Barkun maksudnya kilat. Bila kilat laju lah, kan, laju lah. Itu burak asal dari perkataan barkun, root word dia, barkun kilat, kan. Bila kilat kan, bila tahu laju macam kilat, pergi, kan. Itu nama dia burak. Burak. Jadi, dan Nabi kata burak ni, bila Nabi tengok burak ni, dia memang dah muljaman, musrajan, dah ready dengan muljaman ni, dia tali kekang. Kan kalau kita naik kuda kan ada tali sini, kan, untuk kita itu muljaman. Dan musrajan ni dia apa, kalau nak naik kuda apa nama tempat duduk tu? Pelana. Macam pelana. Lama kan. Kita tak tahu, jarang naik kuda, kan. Tu pelana. Jadi Nabi kata, dalam hadis ni Nabi kata, burak ni dia dah tersedia, dah ready untuk dibawa. Memang dah ada tali kekang tu, dah ada pelana siap-siap dah. Tapi, ni Nabi kata, kan,
fastas aba alaiha. Burak ni dia buat susah. Dia tak bagi Nabi nak naik. Baru Nabi nak pegang, dia buat liar kan. Dia pergi ke sana, dia pergi ke sini. Dia tak nak bagi Nabi naik dia. Macam tu. Dia macam apa? Liar lah, dia liar kan. Dia tak nak jinak dia dengan Nabi. Jadi faqala lahu Jibril. Nabi Jibril pun dia nampak perangai si Burak ni buat macam ni. Terus Jibril tegur. Jibril kata apa? Abi Muhammadin taf'alu haza? Seriously? Tu bahasa kita lah kan. Macam tu. Depan Nabi kau nak buat macam ni perangai? Itulah lebih kurang dia punya translation yang kita faham dia kan. Depan Nabi macam ni kau nak buat perangai? Depan Nabi manusia yang Allah angkat darjat dia lagi tinggi daripada engkau ni, macam ni kau nak buat perangai? Jadi lepas kena sound, dalam hadis dia kata lepas kena sound dengan Jibril, Nabi kata apa tahu? Nabi kata farfadda arqan. Nabi kata aku nampak peluh meleleh dekat kepala Burak tu. Takut dia dengan Nabi. Kan kalau dalam komik kan kena sound kan nanti ada peluh meleleh. Macam tu lah lebih kurang. Baik. Habis. Itu cerita Burak. Jadi Burak ni apa orang kata di dalam nak meneliti cerita kisah-kisah Isra' Mi'raj ni tuan-tuan kan, saban tahun kita dengar bermacam-macam kisah yang berkaitan dengan Isra' Mi'raj ni, betul tak kan? Persoalannya di sini, macam saya bagi tahu awal tadi, adakah datang semua ni daripada sumber yang sahih? Kan mukadimah saya awal-awal tadi yang mana banyak kita dengar daripada hadis-hadis yang palsu kan, termasuk hadis Burak ada juga yang macam-macam lah kalau kita dengar tu Burak itu Burak ni. Jadi malam ni saya bawakan hadis-hadis yang sahih, paling-paling tidak pun hasan, paling tidak pun dhaif, saya akan bagi tahu itu dhaif Dan satu lagi, kita sebenarnya kena berhati-hati dengan hadis yang palsu ni. Sebab satu, Nabi kata man kazaba alayya falyatabawa muta'ammidan maq'adahu minan nar. Nabi katakan itu dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Bukhari Nabi kata falyatabawa maq'adahu minan nar. Tak ada muta'ammidan tu. Barang siapa-siapa yang berbohong atas nama aku. Kalau dalam riwayat Muslim, Imam Muslim ada tambah dengan sengaja. Tapi dalam riwayat Bukhari, Imam Bukhari kata berbohong di atas namaku, maka siap tempat duduknya di neraka. Benda ni nak cerita apa tuan-tuan? Benda ni nak cerita kat sini bahawasanya setiap apa yang Nabi cakap tu memang benda tu baik. Tapi bukan semua benda baik Nabi yang cakap. Betul tak kat situ kan? Dan kita tak boleh letak satu-satu perkara tu di atas mulut seseorang. Walhal dia tak cakap benda tu. Nabi kata nak dengan nama Nabi, maka Nabi kata siap tempat duduk je di neraka. Tak kira engkau ustaz, engkau wali, engkau ulama besar, tapi kalau kau menyebarkan hadis palsu, engkau tahu dia hadis palsu, tapi itulah modal dia saban tahun pun, orang nak dengar pun kan, maka Nabi kata siap tempat duduk dia di neraka. Contoh saya bagi. Contoh imam kita, Imam Aris Sihat, tiba-tiba saya cakap kan, Imam Aris berpesan kepada tuan-tuan, jagalah semayang, datanglah semayang 5 waktu di surau. Boleh tak saya cakap itu? Walhal Imam Aris tak pernah cakap pun benda tu. Tapi benda tu baik tak? Baik. Tapi kita put words dekat seseorang yang dia tak cakap benda tu, walaupun benda tu baik, dia tetap berdosa. Tetap berdosa walaupun ianya nasihat. Dan satu lagi kalau kita kata fitnah lah kan. Fitnah ni benda-benda yang tak baik. Baik, itu satulah. Jadi kat sini, apa yang saya nak tekan kat sini pun satu sebenarnya, janganlah kita ni, kalau kita nak cek dululah. Itu yang paling penting. Tak pasti jangan kongsi. Tak pasti jangan kongsi. Baik, dalam hadis lain, dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari daripada Samurah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, Nabi kata pada malam Isra' dan Mi'raj, aku lihat rajulaini. Rajulaini maksudnya ada dua lelaki. Yang mana dua lelaki ni malaikat lah. Rajulaini at-tayafi fasa'ida bi asyajarata. Yang mana datang jumpa aku, bawa aku naik kepada satu pokok. Fa'adkhala fi daron. Di sana ada satu kampung. Ini riwayat Al-Bukhari riwayat hadis sahih ni. Yang mana Nabi cerita ada dua orang lelaki. Lelaki tu adalah malaikat, bawa Nabi pergi dekat satu pokok, naik atas pokok tu. Atas pokok tu ada sebuah kampung. Nabi kata. Boleh tak terbayang kat fikiran kita tuan-tuan? Tak boleh. Inilah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hiya ahsan wa afdal. Nabi kata kampung tu, Nabi kata kampung yang paling baik dan paling afdal sekali, Nabi cakap kan. Jadi
Macam kita lah tuan-tuan, masuk rasa tenang, rasa tenteram je. Macam kita pergi masjid, minta azan dulu, Bilal. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali lagi kita di dalam program kita pada malam ini, program khas bersempena dengan sambutan Isra' dan Mi'raj, ya. Dan saya minta maaf, saya minta sikit lagi masa kepada tuan-tuan sekalian untuk saya habiskan nota-nota yang saya dah sediakan ni untuk kita kongsi-kongsi, kita borak-borak pada malam ni. Pada yang tak ambil air semayang lagi, boleh prepare ambil air semayang dulu. Sambil-sambil tu kita dengarlah sembang-sembang saya kat depan ni sikit-sikit. Baik, jadi dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari tadi, Nabi kata dia masa diisrakan Allah Subhanahu Wa Taala, dia didatangi oleh dua malaikat, yang mana malaikat ni bawa dia pergi naik ke satu pokok. Atas pokok ni, maksudnya besar lah pokok ni tuan-tuan, atas pokok ni ada sebuah perkampungan. Dan Nabi kata perkampungan ni bila Nabi masuk situ, Nabi rasa tenang, Nabi rasa tenteram, Nabi rasa memang syok lah kat situ. Macam kita lah tuan-tuan, kadang-kadang tu bila kita pergi bermusafir, lepas tu kita singgah satu-satu masjid tu, kita rasa masjid tu syok sangat. Kan pernah selalu macam tu kan. Bila rasa tenang je, semayang pun rasa sunyi je, tak ada rasa tenang, rasa tak nak balik, rasa nak lepak lama sikit, nak duduk, nak berzikir lama sikit. Tanpa kita sedang bermusafir. Dan kadang-kadang tu ada juga kita singgah satu-satu masjid tu pun terasa macam tengok ni masjid ke muzium, berabuk. Itu contoh je lah. Tapi surau Kondor Rakyat terbaik kan, cik ni kan, itu tak ada masalah lah. Saya ni sikit-sikit je. Baik, surau Kondor Rakyat kita surau yang terbaik. Baik, jadi Nabi tanya malaikat, apa ni nama kampung apa? Kampung apa ni? Ya? Jadi malaikat jawab, malaikat kata kampung ni akan didiami oleh para syuhada. Malaikat kata para syuhada, yang mana kalau hari ni ada tak syuhada lagi tuan-tuan?
Ada tu Palestin tu ramai syuhada tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan, syahid ni bukan satu benda yang mudah. Ni saya nak highlightkan di sini. Khalid Al-Walid, pagi tadi saya bagi tahu tentang bapa dia kan, Al-Walid bin Mughirah kan, surah apa Al-Muddassir Allah turunkan untuk bapa dia. Khalid Al-Walid sendiri ya, seumur hidup dia, sepanjang kehidupan dia selepas dia masuk Islam, dia lead, dia mengepalai, dia mengetuai 50 siri peperangan tuan-tuan. Dia minta satu je, dia nak syahid. Tapi dia tak syahid, tak dapat syahid ni. Dia syahid ni bukan satu benda mudah tuan-tuan. Tapi ada sahabat yang baru masuk Islam, dia bersemangat jumpa Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, masuk Islam dulu ke pergi perang dulu?" Sampai macam tu, budak muda. Nabi kata masuk Islam dulu, baru pergi perang. Dia masuk Islam, mengucap kalimah syahadah, masuk berperang, syahid dia. Nabi kata bertuah dia. Kan? Kerja sikit, gandaan dia besar. Kan? Dapat pahala besar. Tu. Tapi Khalid Al-Walid ni, 50 siri peperangan sepanjang dia umur hidup keislaman dia tu, dia tak ada satu pun yang dia mati syahid tu. Punya last sekali dia meninggal di atas katil tuan-tuan. Dan dalam sirah Madinah diceritakan bahawa Khalid Al-Walid dia macam regret sikit lah, dia mengeluh lah. Dia kata aku ni, dia kata seumur hidup aku ni memang berjuang untuk syahid, tapi ending dia aku mati atas katil. Malu dia tu, malu sangat-sangat. Tapi itulah isteri dia bagi balik kata-kata semangat pada dia ni. Abang jangan macam tu, cuba abang fikir. Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya kamu ni Al-Walid, Khalid dia kata adalah suyuf min suyuf pedang daripada pedang-pedang Allah kat situ kan. Jadi kalaulah Allah memang dah lantik kamu sebagai pedang Allah, kalau kamu syahid, macam mana nak jalankan tugas pedang Allah tu? Ni bini dia pujuk dia balik kan. Jadi dia pun bila dia nak meninggal tu, dia pun rasa tenang balik macam tu kan. Tapi ada juga, itulah salah satu kehebatan Khalid Al-Walid ni, contoh dalam satu perang Mu'tah kan. Perang Mu'tah. Perang Mu'tah, 3 orang sahabat Nabi gugur, sekaligus gugur kan. Zaid bin Harisah, Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Talib dengan Abdullah bin Rawahah. Nabi kata kalau bendera, mula-mula bendera pegang Zaid bin Harisah. Kemudian Zaid bin Harisah tu yang tu syahid. Kemudian jatuh pula bendera tu, Ja'far bin Abi Talib ambil bendera Islam tu, pun syahid juga. Kemudian bendera Islam diambil pula oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah pun syahid juga dekat perang Mu'tah lawan dengan tentera Rom. Dan siapa yang ambil bendera selepas tu tuan-tuan? Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid masa tu kalau ikutkan Islam memang tak boleh nak menang dah. Tapi atas kebijakan Khalid Al-Walid sendiri, dia boleh lead, dia boleh menang peperangan tu tuan-tuan. Ini hebat Khalid Al-Walid ni. InsyaAllah bila-bila kita cerita tentang kehebatan sejarah hidup Khalid Al-Walid ni, antara strategi peperangan dia. Dan itulah, jadi Khalid ambil bendera, dan Khalid akhirnya menang dalam peperangan tu. Baik. Dalam sebuah hadis lain riwayat Imam Ahmad yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik kata Nabi SAW semasa Isra, aku dibawa berjalan. Di dalam Isra aku jumpa satu kaum. Kerja kaum ni, dia kerat bibir dia dengan gunting. Dia tarik mulut dia. Ini hadis sahih. Saya beritahu hadis sahih. Dia tarik mulut dia, lepas tu dia kerat dengan gunting. Dia tarik lagi, dia kerat dengan gunting. Jadi Nabi tanya malaikat, "Man haula?" Nabi tanyakan, "Siapa mereka ni, wahai Jibril?" Malaikat jawab apa? Malaikat kata, mereka ni dulu masa mereka hidup, mereka adalah pendakwah, mereka adalah penceramah masa ke atas dunia itu. Mereka ni ajak orang buat baik, suruh orang semayang 5 waktu berjemaah, tapi mereka lupakan diri mereka sendiri. Ni kes cakap tak serupa bikin kan. Pergi ceramah pasal Qiyamul-Lail, dia ceramah pasal semayang berjemaah, pasal zakat, pasal haji, pasal jihad, pasal hadis, tiap-tiap pagi baca hadis, baca tafsir Quran, tapi dia sendiri ke laut. Ni yang Nabi kata ni kan. Jadi dekat akhirat esok, Nabi kata yang Nabi nampak masa
masa dekat Isra' Mi'raj tu nanti dia tarik mulut dia ni gunting. Tuan-tuan, sakit yang sakit dekat akhirat tu sebenarnya beribu kali ganda tuan-tuan daripada sakit dekat dunia ni. Kalau kita rasa kita tarik bibir kita ni, kita gunting dah sakit, tuan-tuan kalikan lagi. Macam mana nak kalikan dia? Bibir yang tengah berdarah ni tenyih dengan limau ke, dengan garam ke, pedih tuan-tuan kan, dan tempat luka samalah ni juga. Jadi ni nasihatlah juga kepada saya dan kepada para asatizah yang lain juga kan, yang mana dia bercakap tentang agama tapi dia sendiri lupa nak ingatkan diri dia sendiri. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cerita dalam Isra' Mi'raj ni kita garap semua sekali kepada Nabi sendiri, kepada orang yang menjaga anggota masyarakat, yang menjadi anggota masyarakat sendiri, kepada para pendakwah sendiri, kepada para penceramah sendiri, kepada ahli ibadat sendiri, kepada ahli maksiat, kepada orang yang buat dosa dalam masyarakat, kepada semua kita lah anggota masyarakat. Semua sekali disentuh dalam Isra' Mi'raj ni, ibrah yang kita dapat. Dan kemuncak dia di situ adalah sembahyang. Nampak? Ibrah kepada Isra' Mi'raj ni. Semua sekali kita garap semua daripada bawah sampai naik atas, kemuncak ada sekali sembahyang. Itu yang paling penting. Itu yang dia kata sembahyang tiang agama. Macam-macam mana pun sembahyang kena awalkan dulu. Sembahyanglah di awal waktu. Sembahyanglah kalau boleh, sembahyanglah berjemaah. Ini tidak kerja. Last sekali surau pun tak nampak batang muka. Betul tuan-tuan. Dan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, aku jumpa Nabi Ibrahim pada malam aku diisrakan. Nabi Ibrahim kata kepada Nabi kita Muhammad SAW, wahai Muhammad, balik nanti jangan lupa sampaikan salam aku kepada umatmu. Nabi Ibrahim cakap kan, Nabi Ibrahim kirim salam kat kita umat Nabi Muhammad, dan bagi tahu kepada mereka, kata kepada mereka yang mana syurga ni tanah dia wangi. Nabi Ibrahim cakap wangi sekali. Dan bagi tahu juga dekat mereka umat kamu, air yang ada di dalam syurga ni segar sekali, jernih sekali, fresh sangat-sangat. Dan Nabi Ibrahim kata lagi, bagi tahu lagi kepada mereka umat kamu ni, syurga ni dia mendatar je. Maksudnya macam sawah tu, dia terbentang luas, dia mendatar je kan. Dan yang kata tanaman syurga itu, Nabi Ibrahim cakap adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makna dia apa tuan-tuan? Makna dia banyak kita sebut zikir ini, banyaklah hasil tanaman kita dekat syurga nanti. Simple kan? Tapi nak membuatnya tu payah. Kadang-kadang tu kita waktu berjalan, berzikirlah berjalan, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebenarnya bila kita dah mula, lama-lama dia jadi habit. Tengah mendrill dinding pun kita akan berzikir. Tengah kita cat rumah pun kita akan berzikir. Tengah kita berjalan, lama-lama dia jadi habit. Dia tak akan lepas daripada mulut. Jadi start daripada hari ni, jadikan amalan tuan-tuan zikir tu. Dan hadis itu hadis riwayat Imam At-Tirmizi ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baiklah, habislah kita tutuplah. Kesimpulan apa yang dapat daripada sembang-sembang kita pada malam ini pasal Isra' Mi'raj kita ni. Jadi saya simpulkan tuan-tuan, Isra' dan Mi'raj ni bukan sekadar tanda kebesaran Allah. Itu yang paling utamalah. Tapi dia merangkumi segala pesan dan nasihat yang diberi kepada Nabi kita SAW. Maknanya pesan tu kepada kita lah hari ini ya. Jadi tuan-tuan, teliti segala nas-nas yang berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj ni, jadikan amalan kita untuk kesenangan kita di akhirat nanti. Itu yang paling utama sekali. Kerana tuan-tuan, tak adalah yang kata berjaya ni kan, kita selalu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar kan. Berjaya di dunia dan akhirat, baik dunia baik akhirat, semua masuk syurga tu kan. Apa yang kita dikatakan berjaya ni? Kalau kita tengok hidup kita tuan-tuan, daripada kecil berjaya ni, boleh baca ABC tu umur 3 tahun mak bapak dah bangga dah. Kemudian masuk sekolah, kalau dulu ada UPSR dapat 5A, berjaya tu. Kemudian ambil SPM dapat 18A, tu dikira berjaya. Tapi not yet, belum berjaya. Kau kena masuk universiti pula.
Kan? Dah masuk universiti, tak gagal masuk universiti, akhirnya jadi graduan, sambung. Dah ambil diploma, ambil ijazah, ambil master, ambil PhD. Berjayakah kita tuan-tuan dalam hidup? Belum berjaya. Orang akan kata, dah habis belajar, kerja lah pula. Nak cari kerja pula. Dah cari kerja, berjayakah kita? Kita dah dapat satu kerja yang hebat, yang kita idam-idamkan. Contohlah kata 10,000 lah sebulan gaji kan. Banyak lah tu pada kita warhin macam ni. B40 ni 10,000 tu banyak lah kan. Tapi berjayakah kita tuan-tuan? Gaji tiap-tiap bulan beribu-ribu, adakah kita berjaya? Orang akan kira pula, tak nak kahwin ke? Kahwin pula. Kahwin orang kata lagi tak beranak ke? Beranak pula. Dah beranak lepas tu kan dah pencen pula. Orang kata pula baliklah kampung buat rumah besar sikit, gaji puluh-ribu. Paling-paling tidak pun kau adalah rumah sewa di 3 biji. Itu pada masyarakat yang dikatakan berjaya. Cakap-cakap orang, dia tu dah berjaya. Kan? Umur 55 dah ada rumah sewa 10 biji. Lepas tu ada anak semua berjaya masuk universiti. Itu kira berjaya lah tu pada kita. Tapi berjaya ke tak? Belum berjaya lagi. Pumpang, mati tu pula. Itu bermula cerita akhirat tuan-tuan. Tu yang definisi berjaya dekat situ tu. Soal lepas tak lepas soal kubur tu pun satu hal. Lepas tu esok padang mahsyar satu hal. Lepas tu esok titian sirat satu hal. Kan? Kat mana yang kata berjaya? Kemuncak kejayaan, Nabi kata, adalah kita bebas daripada azab seksa api neraka. Itu kemuncak paling kejayaan sendiri. Tak kira siapa pun kita di dunia ni, kita orang miskin, kita orang kaya, kita ulama besar, kita mufti, kita penceramah, kita pendengar, kita cikgu sekolah, sama ada sekolah menengah, sekolah tadika, sekolah rendah, lecturer, siapa pun kita, kejayaan sebenar tu keluar daripada, lepas daripada azab api neraka esok tu. Itu yang paling sekali. Dah timbang pumpang semua sekali, dah tengok segala dosa tak ada, dosa mengumpat pun dah tolak semua dah. Dengan kawan-kawan yang kita mengumpat habis semua, tengok adalah sikit je lagi timbangan kita tu kan. Itulah kata berjaya. Level-level kita ni sikit je lah. Bukanlah nak kata level kita dengan sahabat-sahabat Nabi ke, dengan ulama-ulama besar yang karang kitab muktabar besar-besar kan. Level kita tu lah. Dah timbang tolak mengumpat, mengeji, mencaci orang dalam WhatsApp group, dengan kawan-kawan dekat kedai kopi, dekat mana lagi, itu yang paling utama sekali. Dah settle, dah tolak apa semua tu. Lepas tu sepak kucing tadi pun semua, last sekali tikit lagi tinggal. Itulah yang kita kata berjaya. Amalan baik kita tu lah yang sikit tu dapat lepas daripada siksa kubur. Berjaya yang sebenar-benar berjaya tuan-tuan. Jadi siapalah kita, di mana kita ke depan hari esok. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini dapatlah kita ambil iktibar dan manfaat, insya-Allah. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asr inna insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bihaq wa tawasaw bisabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa hina jannata wal iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Min Betty.